Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi 2 hari bulan 2 2022 bersamaan dengan 30 Jumadal Akhirah 1443. Kita teruskan pengajian kita dalam surah Sad. Suratul Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23. Surah 38, juzuk 23. Sambungan ayat kita, dia panggil ayat celah. Di antara kisah Nabi Daud yang telah kita selesaikan perbincangan ringkasnya dalam siri yang lepas. Kemudian mari celah-celah ni Allah Ta'ala bawa balik cerita tentang nak isbat, nak menetapkan kiamat itu pasti berlaku, dan hujah yang mantap telah diturunkan, telah diberi kepada manusia. Ada yang terima, ada yang kacau. Iaitulah penurunan Al-Quranul Karim. Kemudian barulah habis siri ini. Dalam siri yang akan datang kita akan masuk kisah ananda kepada Daud, iaitulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi dia ada dua. Maknanya dia tak sambung lalu di antara Nabi Daud dengan Sulaiman. Sebab apa? Kenapa? Bapa, kata orang. Banyak soalan tu. Kenapa bapa? Mesti ada hikmat. Rahsia Allah Azza wa Jalla, ia meletakkan sedemikian, tentu ada hikmat, ada pengajaran dan ada iktibar yang perlu kita ambil. Maka ayat kita ini, ayat 27 hingga 29, dia panggil jumlah baru. Ia menyatakan hujah, kekuatan hujah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia supaya mereka sedar bahawa kiamat itu akan berlaku melalui hujah Al-Quranul Karim. Hujah Al-Quranul Karim. Jadi kemudian kita akan bawa balik cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, buka muka 991. Itu tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Mari kita baca 3 ayat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Tengok ayat kita ni, dia panggil tafsirul ayah. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang batil. Apa makna batil? Yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan? La, tidak sama sekali. Zalika zannul ladzina kafaru. Yang demikian adalah sangkaan buruk, sangkaan yang menyeleweng, sangkaan yang tak benar daripada orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. Muni orang bawa hujah, bawa mantap, bawa maklumat, lari. Maka ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada puak kafir, mu tak terima juga neraka. Dia ada kalanya setelah kita berlembut, ada waktunya kita kena tegas dan kasar. Lembut sentiasa tak boleh juga orang pijak kepala. Kasar sentiasa tak boleh juga orang lari tanpa mendengar. Jadi kita ambil jalan tengah. Berlembut, nasihat, habis jalan tak dengar juga, kita bagi. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Tak dengar juga, neraka tempatmu. Itu ayat, itu uslub gaya Al-Quran ajar kepada kita dalam berdakwah. Tak boleh bekir sokmo, tak boleh berlembut sokmo. Maknanya bukan sentiasa lembut ya. Orang tak solat pun tak apa, rahmat Tuhan luas. Orang tak tutup aurat pun beres mek. Allah Taala Maha pengasih penyayang. Salah macam tu. Bagi mereka awal, kemudian setelah dinyatakan hujah, maka kita kena bertegas dengan hujah kita. Tengok nota di bawah kata. Ayat ini menerangkan bahawa hari kiamat tetap akan berlaku. Kalau tidak, maka sia-sialah adanya alam ini dan segala isinya. Benar sekali lah. Kiamat pasti berlaku. Kalau tidak, naya ke orang baik-baik, orang baik, orang soleh, duduk atas dunia ni kadang-kadang lemah. Duduk di pondok kecil, rumah buruk, kereta pun tak ada, makan kaih pagi, makan pagi. Tapi ahli derhaka, ahli maksiat, ahli macam-macam ahli yang kufur Allah Ta'ala, mereka menikmati kelazatan hidup dunia. Maka kita mengatakan lahum fid dunya walana fil akhirah. Ambillah mu atas dunia ni. Kamu senang, kamu rehat, kamu kaya, kamu happy, kamu jutawan, silakan. Kami di akhirat esok. Barulah nampak adil hikmah ciptaan Allah Ta'ala itu. Kalau tidak, orang panggil naya kita. Baik, para pelajar sekalian, mari kita bagi tafsir kata apa. Lamma jara fi khitab Daud, dalam ucapan Nabi Daud alaihissalam itu, Nabi Daud memperingatkan kepada hari akhirat, adanya susunan azab kepada orang yang mengingkari, kan? Adanya penentang-penentang yang macam-macam. U'tirida, Allah Ta'ala bawa macam kalau kita nak katalah. Tapi ayat Allah Ta'ala ni semuanya hikmah. Cuma dari sudut susunan dia kata u'tirida bainal qissataini.
Allah Ta'ala celahkan di antara dua kisah, antara kisah Daud dengan kisah anaknya Sulaiman, dengan 3 ayat ini. Untuk apa? Li bayani hikmatillah, untuk nak menyatakan bahawa hikmah Allah Ta'ala itu, dia jadi balasan, dia jadi hari pembalasan, hari perbicaraan, hari menegakkan hujah ke atas orang yang tak percaya, ke atas orang yang engkar dari kalangan musyrikin. Dan hari itulah orang mukmin akan mendapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat kebaikan yang mereka lakukan atas dunia. Di dunia ni kamu tak dapat hasil, kamu susah, kamu macam-macam, tapi di akhirat esoklah tempat yang kamu menerimanya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak ciptakan makhluk ini abatha, sia-sia begitu saja, tidak, tapi ada hikmah, ada cara yang tersendiri yang kita orang beriman kita boleh kesan melalui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini. Baik, tengok ayat yang seterusnya. Ya, Allah kata apa ni? Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Allah kata aku tak jadikan dunia ni batil, langit dengan bumi ni tak ada hikmah. La. Ai wa ma khalaqnas samaa'a wal arda. Kami tak jadi langit dengan bumi ni abasa. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Tanda nombor pelajar. Surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah kata apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Weh, adakah kamu sangka kami jadikan kamu atas duduk atas dunia abasa, sia-sia gitu saja, habis masa, habis tempoh lah. Dia ada apa? Dan kamu tidak akan dikembali kepada Allah. Maka itu dia panggil jalan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita besar. Wa annakum ilayna la turja'un. Kamu tidak kembali kepada, sambunglah ayat sampai 117. Dalam ayat suratul Hijri ayat 85, Allah juga sebut wa ma khalaqnas samawati wal arda ma baina illa bil haqq. Tidak kami jadikan langit dan bumi itu dan isi di antara keduanya kecuali dengan benar. Sesalah kita. Baiklah. Buat kafir dia sangka Tuhan buat main-main je. Zalika dhannul ladzina kafaru. Sangkaan puak kafir lain macam. Dia kata apa? Dhannul ladzina kafaru billahi wal yawmil akhir. Mereka ingat ke hidup ni happy atas dunia je. Kalau lagi boleh kaya lah, kalau miskin lah. Falam ya'rifu 'azamatallah. Mereka tidak mengenali keagungan Allah. Mereka tak tahu penciptaan yang Allah Ta'ala berikan. Maka kita mengatakanlah satu kerugian yang amat besar. Allahul musta'an. Fawailul lillazina kafaru minan nar. Maka kecelakaanlah bagi orang kafir itu dengan masuk neraka. Kita pindah kepada ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard. Patutkah? Bagus dia terjemahan dia ni. Dia direct terus kepada tajuk dia tu. Patutkah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Kita katakanlah tidak sama sekali. Tak akan sama. Tengok huraian tafsir kata, bal, adakah, patutkah kami jadikan orang-orang yang beriman dengan keimanannya kepada Allah Ta'ala, yang beramal dengan ikhlas mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
seperti orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan melakukan kekufuran, melakukan syirik, melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Sama? La, tak akan sama. Mana boleh sama? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama seperti orang-orang yang berdosa? Patut? Jawabnya la. Ai bal, ada kepatut. Anaj'alul ladzina taqaw sakhatallahu wa azabah. Orang yang takut kepada kemurkaan Allah, orang yang takut daripada azab Allah Ta'ala, sentiasa melakukan ketaatan, sentiasa menjauhkan larangan, sama seperti orang yang ahli maksiat, ahli mungkar, ahli fujar, ahli macam-macam kaki yang jahat ni sama? Tak mungkin. Faulaika la yastawuna indallah. Mereka tidak sama nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau tengok di sisi manusia lebih kurang ya. Dak geng-geng hak tak solat, geng liberal, geng maksiat, kaki judi, kaki toto, kaki rasuah, sama ya dengan orang baik. Tapi penilaian Allah Ta'ala tidak akan sama sekali. Tidak akan sama sekali. Wala budda an yujazi, mesti Allah Ta'ala balas kullam minhum bima yastahiquhu. Setiap orang akan dibalas dengan apa yang sepatutnya. Ayat yang sama dengan ayat kita ini, pelajar-pelajar tanda, surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ayat 21 dan 22. Lebih kurang lah ayat ni. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiat. Mana orang-orang jahat tu dia sangka dia sama dengan orang mukmin. Tidak akan sama. Allahu akbar, walillahil hamd. Baiklah, kita pergi kepada ayat kita yang ketiga. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini, dengar ni para pelajar, ini sifat Al-Quran. Al-Quran ini kitabun, kitab ni Allah Ta'ala kata kitabun. Cuba perhati di tafsir, tengok tafsir. Kitabun, ada alif ke tak ada alif? Tak ada alif. Bacaan dia dengan ada alif. Kitabun. Kalau setengah kitab, kalau setengah ayat lain, likulli ajalin kitab. Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh ajal manusia itu kitab. Kitab, mana kitab dengan mana tempoh, ajal. Cuba perhati. Ulama tadabbur kata berbeza di antara kitabun dengan kitabun. Yang ni kalau kitab wahyu ni tak ada alif. Perhati tengok, tak ada alif. Likulli ajalin kitab, ada alif. Sebab apa? Itu dia panggil amali. Maksudnya setiap tempoh tu ada suratan had kehidupan manusia. Ini kena belajar, tengoklah pelajar tengok. Coba tengok dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Dalam tulisan pun, sebab itulah tulisan ni kena kekal resam Utsmani, dia panggil resam Utsmani, kena kekal. Kalau tulis ikut imlak kita biasa ni lain dah, dia tulis lain. Kitabun. Baiklah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mubarak. Tulis pelajar. Yang pertama, sifat Al-Quran turun daripada Allah Azza wa Jalla. Daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Malaikat Jibril bawa turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara peringkat. Kitabun anzalna, Allah turunkan. Dari mana? Dari langit. Sifat yang kedua, mubarakun, kitab yang diberkati. Apa dia berkat? Banyak faedah dia dan banyak manfaat dia. Maknanya banyak faedah, banyak manfaat. Pada ada untuk dunia, untuk akhirat, dua-dua ada. Yang ketiga, liyadabbaru ayati, untuk mereka memahami, tadabbur. Apa makna tadabbur? Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur. Apa makna tadabbur? Memahami dengan teliti, korek satu-satu kandungan ayat-ayatnya. Itu hijau manusia. Yang keempat, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Orang kena, orang berakal kena ingat, kena ambil iktibar yang besar ini. Jadi itu dia panggil fungsi Al-Quran. Munasabatul ayah, susunan ayat ni kenapa macam ni? Ini menarik kita yang kita baca ni. Annahu, setelah Allah nafikan persamaan antara yang baik, yang buruk, antara orang soleh dengan orang toleh. Soleh lain, toleh lain. Dia dekat-dekat yang huruf ni. Sad, ta. Soleh, soleh. Toleh, orang jahat. Di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, tak sama. Maka Allah Ta'ala bawa kepada kita jalan nak selamat, iaitu dengan mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Maka kitab Allah Ta'ala itu kitab yang diberkati, kitab tujuan dia untuk ditadabbur. Kamu perhati betul-betul ayat dia, para pelajar. Jangan ambil Quran ni sekadar baca saja, kemudian berhenti setakat tu. Lah, rugi. Boleh pahala tapi rugi. Sebab apa? Puak-puak kafir yang jadi macam tu, jadi kerah kepala, jadi tak dengar kata, jadi macam-macam dia ni. Sebab apa? Sebab dia tidak menerima Al-Quran dan tidak tadabbur Quran. Dia dengar Nabi baca, dia main-main. Orang suruh beriman Quran, dia tak mau. Dia panggil apa dia? Apa boleh buatlah nasib dia? Kitab tadabbur, kitab liyadzakkaru, supaya kita tazakkur. Itu kerja dia. Baik, kita banyak kali dah dengar tadabbur, tadabbur, tadabbur. Apa makna tadabbur? Tulis ni pelajar. Tadabbur ay liyatafahamu, kita kena faham ayat. Apa dia maksud? Satu, kalau kita duk belajar ni baru terjemahan ayat, kemudian kita tambah sedikit lagi dengan huraian ayat. Kalau kita nak tamuk betul, mendalami betul-betul, panjang lagi cerita dia. Wa yatatabba'u, kena ambil perinci, satu persatu lafaz dia, dan kita perhatikan dia. Yukthiru min im'anin nazar, sentiasa banyak berfikir, i'adatul fikri, ulang balik pemikiran kita, supaya kita faham apa yang terkandung dalam makna-makna dia, hikmah-hikmah dia, rahsia-rahsia setiap ayat. Ulama tadabbur ni, para pelajar, anak-anak kita semua, dia ambil satu-satu ayat.
Mula-mula makna ayat. Tengok dalam tafsir saya baca ni. Makna ayat. Mufradatul ayat. Satu-satu kalimah. Kemudian pergi pula huraian satu-satu ayat. Kemudian diambil pula fawaid. Ni kita lepas pada fawaid, diambil balaghatul ayat. Betapa mendalamnya ayat ini sudut bahasa Arab. Tapi anda tak baca balaghah tu. Sebab kalau baca panjang pula. Dan mungkin sebahagian masyarakat kita payah nak faham. Sebab kita tidak ada basic, tidak ada asas. Tapi kalau baca boleh faham sikit-sikit. Maka Allah Ta'ala tegur kumpulan yang baca Quran tak ambil pengajaran dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Muhammad ayat 24. Tulis pelajar. Surah Muhammad ayat 24 Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak tadabbur? Kamu tak tengok pada Quran, tak perhati, tak fikir, tak faham? Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun dalam hatimu terkunci, tak nak mikir, tak tahu gapo. Itu dia panggil itu yang jadi masalah. Satu lagi yang mereka dicela, waliyatadzakkara ulul albab. Orang yang berakal, setelah dia berfikir, dia kaji, dia teliti, dia faham, mereka juga mengambil iktibar, ambil tazakur, ambil peringatan. Ai yatadzakkar ashabul uqulis sahihah. Orang yang punya akal yang sempurna, mereka tak akan lupa apa yang mereka belajar. Mereka akan meninggalkan perkara yang syirik, perkara mungkar dan maksiat. Mereka mengambil petunjuk Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 52, hadza balaghun linnas waliyunzaru bih. Quran ini balagh sampai kepada manusia supaya mereka diberi amaran, waliya'lamu supaya mereka mengetahui annama huwa ilahu wahid. Allah Ta'ala itu Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang ada pemikiran mengambil ingatan. Sama ayat ni, ayat 52. Maka para pelajar sekalian, dalam ayat ini Allah SWT kita ingatkan kepada kita, apa dia? Tadabbur Al-Quran. Jangan tak tadabbur. Apa dia tadabbur? Apa makna tadabbur? Iaitu dengan mengingati maknanya, mengambil pengajarannya, mengambil iktibarnya. Nak ambil iktibar kena belajar. Ini kena belajar dulu, kena faham, kena reti, barulah iktibar tu mari, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita 3 ayat yang dibincangkan. Sekarang ni kita masuk kepada ciri yang kedua, dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Para pelajar sekalian, tulis faedah yang pertama. Banyak faedah yang pertama yang kita nak kutip dalam ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kita ambil yang akhir sebab dekat dengan huraian tadi. Tulis faedah yang pertama, kitab Allah Ta'ala turun ini supaya kamu, kitab yang diberkati, supaya kamu tadabbur dengan dia. Tulis poin 1, yadullu ala al-hassi ala tadabburil Quran. Ayat ini menggalakkan kita supaya tadabbur Al-Quran, dan kerja tadabbur Quran ini min afdalil a'mal, termasuk dalam amalan yang paling afdal. Jadi kita nak baca Quran dengan tadabbur lebih afdal daripada kita baca cepat nak habis surah.
habis juzuk. Sebab tak dapat tadabbur. Pahala dapat. Maka kita kena buat apa ni? Kena buat dua dimensi. Kita ambil contohnya, satu hari aku baca satu juzuk. Satu hari satu juzuk. Baca tu daripada subuh tadi sikit. Subuh 2 muka surat, 2 helai contohnya. Tengah hari 2 helai, malam akhir cukup satu juzuk. Itu tak apa, itu rutin. Saya tak faham yang ni, jalan terus. Faham ke tak faham, itu nak ambil pahala baca Quran. Kemudian kita ambil beberapa ayat untuk tadabbur. Saya buat contohlah supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak tercari-cari macam nak tadabbur. Kita pergi kepada ayat yang kita baca hari ini, 3 ayat. Tapi kita pergi pada faedah. Dalam 3 ayat ini faedah dia ada 5 perkara. Saya ambil 5. Baru ni kita ambil 10. Dalam 5 perkara ini mungkin ambil masa 10 minit atau 15 minit. Ini waktu tadabbur. Kita dengar balik apa yang kita belajar. Kemudian kita fikir sendiri pula apa yang kita boleh melaksanakan dalam hidup kita ni. Apa yang kita boleh applykan dalam hidup kita ni dengan ayat yang kita belajar. Di mana kekurangan kita? Di mana kelemahan kita? Di mana kemalasan kita? Naik taraf. Itu dipanggil tadabbur. Baik. Itu poin yang pertama. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala yang pertama galakkan supaya tadabbur, supaya kita menggunakan mata hati, pandangan mata hati kita tu berfikir. Allah Ta'ala tahu ayat Quran untuk apa? Untuk baca saja boleh pahala. Untuk jadi acara majlis kematian tak dibuat oleh Nabi SAW. Untuk dijadikan bahan hadiah-hadiah. Baca pahala ke hadiah sana hadiah sini. Sampai mereka ambil upah pula. Tak ada pula Nabi ajar sahabat-sahabat kalau dia miskin ambil upah ni. Tak. Jadi kita fikir rupa-rupanya Al-Quran itu fungsi dia supaya kita amal dalam sepanjang hidup kita dengan kepahaman yang baik. Poin yang ketiga, Allah Ta'ala cela orang yang baca Quran tapi ayat Quran itu tak masuk dalam otak dia, tak masuk dalam pemikiran dia. Dalam surah Al-Baqarah, tulis ni, surah Al-Baqarah ayat 78, Allah kata, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ada di antara mereka ummiyun. Ummiyun ni orang yang tak pandai, tak reti baca, tak pandai menulis. Dia tak tahu kitab itu kecuali baca saja. Itu tafsir amani, ay qiraah lafziyah faqat. Allah sayangnya Quran daripada budak lagi saya belajar. Tapi belajar apa? Belajar lafaz. Boleh bacalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Kita kata alhamdulillah, boleh baca. Tak rugi. Tapi jangan berhenti setakat tu. Teruskan perjalanan kita untuk memahami Al-Quran. Maknanya dia kata, Allah kata dalam ayat ni 7 Al-Baqarah 78 ni, illa amani. Sebahagian daripada ulama tafsir kata amani ayyani qiraah lafziyah faqat. Kalau setakat tu Quran ni kita hanya boleh baca saja, masih lagi Allah Ta'ala sifatkan orang itu dengan sifat ummiyun, orang yang tak tahu apa. Masya-Allah. Sebab apa? Li'annahum la yantafi'u bil Quran, kerana mereka tak dapat manfaat daripada hidayah Quran. Tak mungkin orang itu mendapat hidayah Quran kecuali orang yang memahami makna dia. Jadi kalau kita tak tahu makna, kita dengan orang lain yang baca Quran yang sama-sama tak faham, tak tahu apa. Tuhan kata apa tu? Ambil berkat, ambil pahala, duk bagi pahala sedekah ke orang tu orang ni. Jangan.
Maka kita kena keluar dari kelompok ummi. Dengan cara mana? Dengan cara kita tadabbur ayat, kita belajar ayat, kita memahami mana ayat. Sebab itulah setelah tuan-tuan dan puan-puan melalui proses pengajian Al-Quran sepanjang musim PKP ini, alhamdulillah kita dapat maklumat respon daripada sahabat-sahabat yang disayangi, yang dikasihi sekalian. Ada yang mengatakan kita rasa terbuka mata sikit, rasa celik mata dengan Quran, telah terasa kemanisan Al-Quran. Itu yang kita nak. Liyatadabbaru ayatihi waliyatazakkar ulul albab. Dan kita juga mengambil ingatan. Quran kata haram, jangan buat. Quran kata halal, kita ambil. Quran ingat kepada akhirat, kita tumpukan. Quran kata dunia ini tipu daya, hati-hati. Bukan makna tinggal terus, makna berhati-hati. Allahu Akbar. Dan habislah kita dari sudut yang pertama. Kemudian kita pergi pula kepada isu yang kedua, faedah yang kedua. Balik semula ke atas ayat 27, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Allah kata, aku tak jadikan langit dan bumi dan isi kandungannya batil, tak ada faedah. La. Kalaulah Tuhan jadi tak ada faedah, maka ternafilah hikmat penciptaan langit dengan bumi. Sudah tentu pandangan itu batil. Allah Ta'ala tidak akan buat benda yang tak ada faedah. Tadi ayat kita dah baca tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Tak mungkin. Tak mungkin Allah jadi saja kita ni tak ada faedah dan kita tidak kembali kepada Allah. Kita kata hayhat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ingat poin yang pertama tadi, hikmat sangat besar. Poin yang kedua dalam faedah yang kedua ini, ayat ini juga menjelaskan kepada kita hujjah istidlal bi ahwal bil musyahadat. Allah Ta'ala nak buat dalil supaya kita perhati dengan makhluk-makhluk Allah yang dapat dilihat. Dapat dilihat. Tengok keadaan langit. Kita dah banyak kali dah kan baca keadaan langit, ada bintang dan ada keadaan langit, Allahu Akbar, macam-macam. Bumi pula berbagai-bagai kan. Jadi pokok kafir dia tahu. Kalau kita tanya dia siapa jadi langit dengan bumi, dia kata Allah. Habis kenapa kamu tak beriman dengan Allah? Dia main macam-macam alasan. Kita kata ini perbuatan yang cukup merugikan mereka. Dia tahu, dia tak terima. Jadi kalau kamu dah tahu Tuhan yang menciptakan, kenapa kamu? Macam kita juga, kita tahu orang ni yang buat, kenapa pergi puji orang lain? Kenapa pergi puji orang lain? Janganlah begitu. Jadi kalau kamu dah tahu, kamu beriman, jangan kamu engkar. Tapi buat kafir ni sangkaan dia buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata Tuhan ni ada sekutu, ada anak, ada macam-macam yang dia duk korek sendiri. Dia sendiri yang buat. Dia reka-reka pandangan, padahalnya dia tahu benda itu tak betul. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau kamu sudah tahu, dia tahu dah Allah Ta'ala ada, kenapa kalau kamu tidak beriman dengan Allah? Kita berpindah kepada faedah yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama tadi. Allah dia tanya, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard. Sama kau orang beriman dengan orang tak beriman? Sama kau orang baik dengan orang jahat? Jawabnya tak sama. Jawabnya tak sama kan? Tak sama. Habis maka ayat ini menunjukkan bahawa tanda dia pelajar, annal iman, keyakinan kita kepada Allah, wal amal as-salih, dan beramal dengan amalan yang salih, sababun li salahil ardi, menjadi sebab makmurnya bumi ini. Banyaklah ayat-ayat
yang berkaitan. Contohnya dalam suratul A'raf ayat 96, wa annal ma'asi, maksiat-maksiat dan kemungkaran yang dibuat itu menjadi sebab rusaknya bumi. Dalilnya surah Ar-Rum ayat 41. Tuan-tuan tandalah surah Ar-Rum. Saya ambil rengkah-rengkahnya. Hari ini kita tengok, tak tahu macam mana, tiba-tiba bumi mendap, bukit runtuh. Baru ni sahabat saudara kita doakan mereka dapat rahmat Allah Ta'ala. Dia lalu dalam perjalanan lebuh raya, tiba-tiba jatuh, tertimbus mati. Allahul Musta'an. Banyak sangatlah peringatan Allah Ta'ala itu sudah banyak, tapi kita pula makin lara, makin leka. Hari-hari duk kelahi apa kita ni. Nah, ada setengah geruk tu kira duk balah. Kalau nak ambil vaksin dengan tak vaksin pun balah. Tak habis-habis kita ni. Baik. Kita pergi kepada yang keempat, para pelajar sekalian. Allah kata, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah orang yang jahat itu sama dengan orang baik? Orang baik takwa, la yumkin. Tidak mungkin kita samakan, kan? Sebab atas dunia ni nampak beres, tapi di akhirat esok mereka akan terpisah. Pisah, orang kafir, orang beriman duduk belah ni, orang kafir duduk belah ni. Mereka tidak akan duduk bersama sekali-kali, tidak akan sama. Jadi kita kena ingatlah. Sebab itulah para pelajar sekalian, kadang-kadang kita mari soalan, mari tanda tanya. Tak, orang tanya, kenapa ada orang baik? Kenapa orang baik susah? Kita jawab macam mana? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutnya kami ni orang baik ni tak sakit lah, tak susah, senang seumur kata orang tak. Tapi nampaknya orang hok ahli maksiat tu lebih sihat, pelik-pelik pula. Kita kata itulah Allah Ta'ala nak uji kita, sebab Allah nak angkat darjat. Allah nak uji kita sebab apa? Sebab nak angkat darjat. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil yang terakhir perbincangan kita sekali lagi, satu pusingan akhir, iaitulah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah Ta'ala sebut di sini berkat. Awal tadi kita bincang tentang fokus kepada tadabbur. Di sini Allah sebut tentang kitab yang diberkati. Wa min barakatil Quran, di antara keberkatan Al-Quran, yustashfa bihi, sebagai kita jadikan Quran ini sebagai penawar. Penawar apa? Penawar daripada penyakit hati. Itu utama dia. Kalau penyakit fizikal ni, boleh tak penawar? Naam, boleh juga. Kan ada cerita orang sahabat Nabi yang pergi berjalan satu kampung, minta izin nak menumpang tidur itu. Orang kampung tu tak layan. Habis malam tu, ketua kampung dia kena gigit, kena sengat ke binatang berbisa. Jadi sahabat ni pergi ruqyah, baca Fatihah, sembuh. Boleh, kita kata boleh. Tapi janganlah pula semua ayat Quran tu duk jadi ayat. Dia bagi ayat. Sakit kepala baca ayat ni, sakit telinga baca ayat ni, sakit lutut baca ayat ni, batas tom ya, contohnya lah. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan untuk itu. Tujuan Qurannya matlamat besar, syifaul qulub, iaitulah penawar bagi hati. Itulah yang paling besar sekali, syifaul qulub. Tapi boleh kan? Boleh kita nak baca ayat, nak istisqa. Contohnya kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita tak ada apa nak buat dia, tengok kita baca Al-Fatihah, kita tiup dengan dia, mudah-mudahan dengan berkat Fatihah ni boleh. Tapi jangan jadi komersial lah. Ayat Quran ini dibaca untuk diperniagakan. Ini orang jual Maggi, mi itulah, mi segera tu, tulis di sampul, di plastik pembungkus,
dengan harga yang begitu mahal, sebab cara pembuatan mi ni dengan cara memperdengarkan Quran. Kita kata Masya Allah. Baru ni saya jumpa satu iklan, tapi nampak macam dah turun iklan tu bila kita tegur. Dia kata ayam dia ni mahal sebab ayam itu diperdengarkan bacaan Quran 24 jam. Saya kata Quran diperdengar, Quran apa ni, ayam dengar Quran, penjaga ayam dengar lagu dalam pejabat. Mana baik antara ayam dengan Quran, dengan Tuhan? Baik ayam, nanya. Ayam ni pun dia ada hak dia juga. Dia nak berehat, dia nak tidur. Yang kamu hidup baca Quran 24 jam tu buat apa? Tujuannya nak tulis di poster, ayam ni membesar dengan Quran, daripada harga RM10 sekilo kepada 15 kan dengan Quran. Baik awak dengar Quran daripada ayam dengar. Jadi kita kata jangan salah gunakan ayat. Kan? Ayat ini berkat, semua benda dia berkat, tapi keberkatan yang paling besar sekali pada Al-Quran iaitu barakatul istighfar, berkat membaik pulih hati kita daripada syirik, daripada kufur, daripada takabur, daripada maksiat kepada beriman kepada Allah. Itulah fungsi besar Al-Quran. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna bil Qur'anil azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai penenang hati kami. Ya Allah, jadikan Quran ini penyembuh kepada penyakit kami. Ya Allah, jadikan Quran ini panduan dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan kami ini cinta kepada Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Quran, dan sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Kami sentiasa baca Quran untuk mendengar kalam Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan cintanya kami kepada Quran, maka matikanlah kami dengan husnul khatimah, matikan kami dengan panduan Al-Quran, hidupkan kami di akhirat nanti dengan Al-Quran, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Sebab itulah kata di para ulama, semua perkara yang berkait dengan Quran diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita jadi ahlul Quran. Calonkan diri kita sebagai ahlul Quran. Langkah yang pertama, mengaji Quran dulu. Biar faham, biar boleh baca. Tak apalah, kita bertaraf ummi pun tak apa, daripada bertaraf jahil tukil yang tak erti ke satu. Orang Kelantan kata jahil tukil, maknanya langsung Quran pun tak erti baca. Ustaz, saya dah pencin. Alhamdulillah, sekaranglah waktu kosong, tak sibuk nak pergi pejabat, tak sibuk meeting sana sini, tumpukan kepada Quran. Malu nak mengaji. Saya pangkat besar, panggil ustaz mari rumah. Cakap ustaz, no live, no record. Tak ada live, tak ada record. Jangan tular-tularkan saya ni. Boleh belajar insya-Allah. Kan? Ada guru-guru sekarang ni, ustaz-ustaz yang muda-muda ni, dia buat kelas khas, mengaji sama seorang. Ambil, panggil dia mari. Panggil mari rumah pun tak apa. Langkah yang kedua, ni jalan yang kami rintis ni, yang Abu Anas, sahabat-sahabat kami di lain, yang ustaz-ustaz lain, yang nampak keikhlasannya, yang duk main TikTok ngaji Quran, yang guys-guys tu tak payahlah. Kan? Pukul 4 pagi ajak orang mari baca Quran, duk main sebelum baca Quran dengan berlagu, dengan menyanyi. Tinggalkan Al-Quran. Kata di para ulama, hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi aibdin laisa yajtami'an. Cinta kepada Quran, cinta kepada lagu tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba Allah. Nak ajak orang baca Quran, duk main lagu ya. La, kita kata tak payah. Tinggalkan dia tu. Itu dia panggil orang komersial. Ustaz yang mengaji Quran nak ambil glamour, nak ambil suka-suka. Kita tidak. Kita mengaji Quran serius. Kita mengaji Quran dia tadabbaru ayati wa liyatadhakkar ulul albab. Oh, sedap dia tu. Sedap, suka sangat lah main muzik, main lagu ni. Kita dengan Quran tak payah muzik. Sebab tu saya sangat sedih kepada sahabat-sahabat kita, termasuklah azatidah kita juga. Bila buat doa-doa, buat tazkirah, yoyeh lagu selalu dengan TikToknya, kita kata kenapa? Tak cukup ke dengan ayat Quran yang kita baca? Tak berkat ke lagi ayat Quran kalau tak masuk lagu-lagu? Tapi budak-budak tu macam itulah. Kita nak menyalahkan budak-budak admin pun tak boleh juga. Sebab dia ikut tausiah dia.
Tak usah dia kata lagu tu halal-halal lah. Ya, kita duduk di atas stand khilaf. Tinggal lebih baik. Tapi kalau orang buat juga, kita tegur. Itu je lah. Nak kelahi-kelahi tidak. Nak kelahi-kelahi tidak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahlil Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran. Orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Waj'alhu lana imaman wa hudan. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai pemimpin kami. Japa tunjuk jalan kami yang Engkau redai, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.